Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika kalah kepada Jepun. Apa yang mereka lakukan ialah cara yang paling tidak beretika dalam peperangan. Bom atom. Sekarang, taktik yang sama akan digunakan. Amerika, sekiranya mereka kalah, mereka akan gunakan nuklear. Bukan Iran yang hancur, dunia yang hancur. Dan diberi amaran, kalau kami kalah, kami guna nuklear. Dan sama seperti Perang Dunia Kedua, Amerika telah memberikan amaran menggunakan nuklear. Yang jatuh bukan manusia, bukan Iran, tapi manusia dan kebersihan akan hancur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi nasta'in, wallahu bil muttaqin, wallahu bil zalimin, assalatu wassalamu ala syafi'i abi mursalin, wa alihi washabihi ajma'in amma ba'da. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia 10 Ramadan terakhir. Dan tajuk asal ialah tentang Badak Kubra, tetapi ada sedikit untuk perubahan tajuk untuk melihat semasa yang sedang berlaku di Iran. Peperangan Iran US dalam konteks status semasa. Mari kita mulakan dengan ayat surah Al-An'am. A'udzu minasyaitonir rajim, Al-Imran. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafatin minan nar. Wa kuntum 'ala shafatin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalimullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Al-Imran 103. Berpeganglah kamu dengan tanggung Allah seluruhnya dan jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah satukan hati kamu. Lalu kamu jadikan dengan nikmat Allah bersaudara, sedangkan kamu sudah berada di pinggir neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Perpaduan di kalangan orang beriman, pegang pada Allah, kitab Allah, petunjuk Rasulullah. Tapi sayang hari ini kelihatannya umat Islam tidak ke arah satu pegangan yang sama. Tetapi sebelum itu kita terus kepada apa yang berlaku, yang saya maksudkan ialah dengan peperangan Iran Amerika yang sebenarnya telah berlaku perang yang kali kedua. Kali pertama Amerika kalah tewas dalam peperangan Israel Iran 1-0. Peperangan 12 hari telah berlaku pada beberapa bulan lepas, berakhir dengan kekalahan memalukan Israel. Kali ini mereka mengambil masa dan memulakan peperangan 2-0. Apakah matlamat peperangan ini? Peperangan ini ialah kerana gabungan dua superpower dunia, iaitu US dan Israel. Yang satu ialah dahagakan minyak, yang satu ialah untuk mengembangkan konsep Israel Raya. Dan yang ketiganya untuk menjadikan masyarakat usaha kita sebagai pusat pemerintahan mereka. Dengan tiga matlamat utama ini, maka tercetuslah peperangan yang mereka rancang 100 tahun lepas, bukan sekarang. Inilah yang sedang berlaku. Bermula 2-0, peperangan siri 2-0 ini berlaku pada 28 Februari lepas. Mereka sangka peperangan yang berlaku pada Ramadan akan melemahkan Islam. Mereka lupa Badak Kubra berlaku Ramadan. Sejarah rekod di antara US dan Iran. Sejak Perang Dunia Kedua, hampir 100 negara diceroboh oleh Amerika. Senarai, tuan-tuan boleh lihat satu persatu. Mereka superpower dan mereka menceroboh hampir seluruh dunia. Berbanding dengan Iran, tidak ada rekod negara ini menceroboh negara lain. Tidak ada rekod. Itulah rekod awal di antara Iran dan
US. Apa yang disebutkan di sini ialah Menteri Luar Iran mengatakan mereka dahagakan minyak. Negara mereka telah bankrupt sebenarnya. US dollar telah jatuh. Dan untuk berperang di Iran, mereka terpaksa menceroboh Venezuela. Tanpa menceroboh Venezuela, mereka tidak akan dapat minyak untuk berperang dengan Iran. Mereka menghisap minyak sebanyak-banyak Venezuela digunakan untuk memerangi Iran. Perancangan mereka, Iran akan jatuh dengan segera. Minyak Iran akan disedot untuk menghancurkan Pakistan dan Turki. Itu perancangan mereka. Tetapi apa yang mereka rancang, apakah berlaku tidak? Dan bagi Israel, matlamat mereka ialah untuk membawa Jerusalem sebagai pusat New World Order yang sekarang berada di New York. Mereka akan pindahkan pusat New World Order ke Palestin. Dan Jerusalem adalah pusat mereka. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Dan selain pada itu, konsep yang dimaksudkan dengan Israel Raya akan menjelma, iaitu bumi yang mereka tuntut daripada Sungai Nil sampai Sungai Euphrates. Itu matlamat mereka. Tetapi cita-cita Israel tidak setakat itu. Bukan sahaja daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat, tetapi tambah satu lagi wilayah, iaitu Iran. Iran akan didampingkan kepada Israel Raya dan pusatnya lah Jerusalem. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Mulai tahun ini, Ramadan tahun ini, solat tarawih tidak dibenarkan di Masjid Al-Aqsa. Tidak ada sembahyang tarawih sama sekali. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Masjid Al-Aqsa kecuali tahun ini. Maksudnya mereka telah nekat. Di sisi mereka, Iran akan kalah dalam masa yang sangat singkat. Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Itu sebab mereka tidak benarkan untuk salat tarawih pada tahun ini. Allah merancang yang lain. Apa yang mereka lakukan ialah Netanyahu, Perdana Menteri Israel sekarang, bakal menjadi ketua dunia, bukan Tehran. Dia adalah superpower, one world government, one world leader, one world religion, dan one world currency. Dan pemimpin besar dunia adalah Netanyahu. Ini perancangan mereka. Tehran disambung dengan Israel Raya menjadi sebuah kawasan lebih besar. Kemudian akan dicantumkan Pakistan dan Afghanistan. Seterusnya, Turki akan menjadi sebahagian wilayah mereka. Maka konsep asal Israel Raya akan diperluaskan. Yang menghalang kewujudan Israel Raya sekarang hanyalah Turki, hanyalah Iran semata-mata. Sebab negara Arab sudah bersama mereka dalam konsep normalisasi. Yang menghalang mereka ialah Iran. Iran harus diperangi. Selain daripada itu, antara negara yang bertahankan Masjid Al-Aqsa yang sentiasa memperingatkan Hari Al-Quds ialah Iran. Malaysia juga kita ikut mereka. Bilakah Hari Al-Quds? Ialah hari Jumaat yang kedua terakhir Ramadan. Semalam. Semalam ialah Hari Al-Quds. Dan umat Islam hampir tidak tahu. Media antarabangsa tak mengumuskan bahawa hari Jumaat semalam 2 hari lepas ialah Hari Al-Quds sedunia yang sepatutnya kita bersatu. Pertahankan Masjid Al-Aqsa. Rupa-rupanya yang keluar beramai-ramai ialah Iran saja. Malaysia saya tak pasti adakah keluar atau tidak. Tetapi yang jelas ialah Iran keluar dengan jutaan umat. Dan mereka terdedah dengan serangan bom US. Mereka sekarang sudah rela untuk berkorban. Kerana untuk perjuangkan Al-Quds, sedangkan negara Arab Sunni, mereka lebih cenderung pada Israel. Itu senario peperangan yang sedang berlaku sekarang. Masjid Al-Aqsa telah ditutup sepanjang Ramadan. Tidak ada solat tarawih. Adakah tuan tahu? Tidak tahu. Tarawih buat pertama kali tidak ada. Solat Jumaat benar. Tarawih tidak. Mereka ada agenda yang besar di sebalik penurunan ini. Dan umat Islam saya dipahamkan masih
menuju ke Masjid Al-Aqsa dan solat tarawih di luar pagar. Pagar sudah tidak masuk lagi. Berita hampir tidak ada. Dan ini statement yang dikeluarkan oleh Jordan mengatakan inilah al-Masjid Al-Aqsa yu'adu sabiqa lam tahdus fi at-tarikh munz tilal, dan sejarah penutupan Masjid Al-Aqsa ini tak pernah berlaku sepanjang zaman. Daripada zaman Rasulullah sampai sekarang tidak pernah berlaku kecuali Ramadan ini. Maksudnya satu perkara yang besar akan berlaku pada Masjid Al-Aqsa. Tetapi mereka masih perang dengan Iran, Masjid Al-Aqsa masih tegak. Tetapi di bawah Masjid Al-Aqsa telah dibina sinagog mereka sejak puluhan tahun lepas. Dan sinagog ini akan muncul selepas bangunan Masjid Al-Aqsa diruntuhkan. Umat Islam masih tidur. Hamas yang telah kita hampir lupa, mereka masih diserang bertalu-talu dan mengambil kesempatan perang Iran ancam Masjid Al-Aqsa. Israel sekarang mengambil peluang keemasan sebab mereka sedang perang dengan Iran. Yang pertahankan Masjid Al-Aqsa secara jelas ialah Iran dan Hamas. Sekarang Hamas telah diperangi begitu lama, Iran sedang diperangi, peluang terbuka untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Umat Islam tidak sedar. Apabila penutupan Masjid Al-Aqsa telah berlaku, maka antara negara yang condemn Israel ialah kawan mereka sendiri. Termasuklah Mesir, Saudi, Qatar, UAE, Turki, Jordan, Pakistan dan Arab Saudi. Dan negara lain belum condemn. Bahkan berita tak sampai pada mereka. Hanya 10 negara ini ataupun 8 negara ini yang condemn Masjid Al-Aqsa ditutup untuk salat tarawih. Tak pernah berlaku. Dan inilah yang disebutkan apa yang peperangan ke atas Iran ialah lebih besar daripada Iran, iaitu mewujudkan negara Israel Raya daripada Mesir sampai ke Iraq dan bersambung ke Afghanistan. Itulah cerita mereka yang menyebabkan kebanyakan negara Sunni, sedang negara Sunni berbelah tubuh melihat Iran diserang oleh US. Inilah yang disebutkan sebelum mereka menyerang Iran, mereka adakan serangan false flag. Tuan tahu false flag? Iaitu Amerika dan Israel menyerang kawasan tertentu dan mereka tuduh Iran. Supaya negara yang terlibat akan bersama dengan Amerika dan Israel untuk menyerang Iran bersama. Ini kita panggil false flag yang dilakukan sepanjang zaman oleh Yahudi. Dan mereka melakukan serangan ke atas Cyprus supaya orang Cyprus memerangi Iran. Mereka menyerang California dengan harapan mereka mengatakan itu Iran yang lakukan supaya orang Amerika bersetuju dengan dasar kerajaan mereka menyerang Iran. Mereka menyerang Azerbaijan dan tuduh Iran yang melakukan supaya Azerbaijan bersama Amerika memerangi Iran. Dan yang mereka harapkan ialah base tentera mereka yang ada di negara Arab di sekitar Iran, supaya Iran bom military base mereka dan negara Arab Sunni akan bersama mereka perangi Iran. Itu maksud mereka. Dipanggil false flag. Dan Iran mengisytiharkan wa'dah as-sadiq, janji yang benar, sebagai persediaan untuk peperangan 2.0, sebab peperangan ini telah hampir berlaku sebelum bulan Mac lepas dan Iran tidak akan memulakan peperangan. Oleh sebab itu, Amerika minta Israel yang serang lebih awal. Permulaan peperangan pada 8 Februari, Iran keserangan lawan 15 buah negara. Yang jelas Amerika bersama dengan Israel akan menghancurkan Iran dalam masa 2 atau 3 hari. Itu perancangan mereka. Sebenarnya 15 buah negara yang bersedia untuk memerangi Iran dan masing-masing ada habuan. Antaranya semua negara NATO, Eropah, sebahagian negara Asia, tuan boleh cari siapa negara Asia,
15 negara sudah bersedia untuk perangi Iran dan mereka dijanjikan dengan habuan masing-masing. Tuan-tuan cari negara Asia yang bersama Israel. Mereka pasti Iran akan jatuh kurang seminggu. Sekarang sudah masuk 2 minggu. Iran masih bertahan. Apa yang dilakukan ialah Iran mengatakan kami keserangan menentang iblis dunia, syaitan dunia. Ia dipimpin oleh Amerika, Israel dan sekutu mereka termasuk negara Sunni. Ini ialah mufti besar mereka, mufti besar Iran, Ayatollah Abdullah Jawadi mengatakan bahawa peperangan ini adalah perkara yang wajib kata Islam. Dan menumpahkan darah Trump yang telah membunuh anak-anak sekolah yang dilakukan oleh Zionis ialah perkara yang syar'i dalam konteks Syiah dan disokong oleh Sunni. Ulama Sunni di Iran menyokong statement yang dikeluarkan oleh Syiah. Di sini kita lihat penyatuan pandangan telah berlaku di Iran, sekurang-kurangnya 600 ulama Sunni Iran bersama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti besar Iran Syiah, tetapi Sunni memberi sokongan di atas musuh bersama, bukan sokong Syiahnya tetapi menyokong musuh bersama. Dalam konteks ini mufti dunia yang diketuai oleh mufti Pakistan yang terkenal, iaitu Mufti Taqi Osmani yang terkenal dunia, mengatakan bahawa marilah kita lupakan perbezaan antara Syiah dan Sunni, sebab maksud daripada peperangan ini bukan untuk hancurkan Syiah semata-mata, Islam itu. Target mereka tidak kenal beza antara Sunni dan Syiah, tetapi mereka ingin perangi Islam. Atas dasar itu, marilah kita lupakan perbezaan sebab kita menghadapi musuh bersama. Ini pandangan Mufti Pakistan. Mufti Reza Azhar telah mengunjungi Ayatollah sebelum Khomeini, sebelum kematiannya, untuk mendekatkan antara perjuangan Sunni dan Syi'i dalam konteks pertahankan negara Islam. Walaupun kita berbeza dari segi pandangan mazhab, tetapi kita bersatu dalam pertahankan negara Islam. Kita ahli kiblat kedua-dua, mereka ahli kiblat. Kita ahli kiblat. Musuh tidak melihat perbezaan kita. Mereka hancur sama ada Syiah ataupun Sunni lebih awal, tidak penting, tetapi keduanya harus dihancurkan. Buktinya, Israel Raya akan mengambil tanah Syiah dan Sunni seluruhnya. Inilah yang disebut oleh mufti kita, oleh Reza Azhar, sebelum peperangan berlaku, mengajak seluruh Islam bersatu, tetapi tidak bersetuju oleh mufti Mekah. Hanya pandangan Syaz dikeluarkan oleh mufti Mekah. Apa dia kata? Saya baca baris demi baris. Dia mengatakan Al-Qital majlis masalih mereka wa Israel afdal min siyamil tahajud lillahi azza wa jalla. Berjuang umat Islam menyokong Amerika dan Israel lebih afdal daripada puasa dan tahajud pada malam. Sekali lagi. Al-Qital min ajli masalih Amerika wa Israel afdalu min siyam at-tahajjud lillah azza wa jalla. Maksudnya, berjuang bersama Israel dan mereka ialah fardu kifayah. Bagi seolah demikian, walaupun tidak disebutnya. Mufti As-Sadiq Saleh Fauzan namanya. Mufti yang baru lantik menggantikan Ibn Baz ataupun penggantinya. Dia mengatakan junuduna alal hudud man junud al-Amerikiyin yuaddi amalan jihad an-nabil fi sabilillah. Tentera kita bersama dengan tentera Amerika berada di perbatasan sedang melaksanakan jihad Allah. Jihad fi sabilillah. Ini pandangan Saudi. Berbeza sama sekali. Wa qad akhbartu anna hadzal jihad
Afdalul isyab wa tahajud. Saya telah beritahu kepada tentera kita bahawa sesungguhnya perjuangan menentang Iran ini, dia tidak kata menentang Iran, bersama Israel dan Amerika ini lebih baik pada tahajud dan juga puasa. Al-qital min ajli Israel jihad al-han. Kita menyokong, berjuang bersama Israel ialah jihad sekarang. Pandangannya adalah syaz. Dan itulah berlaku. Umat Islam wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Rupa-rupanya Mekah tidak bersama kita. Itu sebab mereka sangat gembira bila Iran diserang Amerika. Tuan-tuan juga bersama mereka. Saya surat tuan-tuan. Sebahagian pemuda Malaysia bersama mereka. Mereka kita tahu, mereka tulis dalam medsos. Baru kita tahu. Dalam konteks ini, intelektual kita di Amerika, di seluruh dunia mengatakan sangat-sangat sukar untuk kita cantumkan antara dua pahaman yang berbeza ini. Wahabi tidak dapat disatukan. Kata bukan saya kata, intelektual kata. Sebab dia mengatakan bahawa Muslim scholars across the world have issued fatwa requiring the believers to unite against the Zionists. Seluruh ulama Islam dunia bersatu untuk menentang Zionis. Tetapi sayang, sebab mereka akan target Palestin, Lebanon, Iran dan lain-lain, negara Sunni dan juga Syiah. Tetapi Wahhabis ada only exception. Wahhabi tidak bersama kita. Because they are a tool of regimes allied with Israel. Sebab mereka, Saudi itu sendiri, ditubuhkan di atas gabungan bersama dengan Israel. Bukan saya kata, tetapi disebut oleh Daniel Hacker-Tujau. Dia baru masuk Islam, dia dapat melihat perjuangan dilakukan oleh Wahhabi dan juga lain. Dia sebut, bukan saya dulu. Peperangan dimulakan dengan penuh memanjakan. Apabila Iran tidak akan menyerang dulu, maka Israel diminta dan oleh Amerika bersama mereka berbincang dan mereka serang sekolah perempuan, sekolah tahfiz yang dilatih oleh Khamenei sebagai serikandi yang bakal berjuang untuk Iran. Inilah yang bakal membina drone dan juga misal di dalam pertahanan Iran. Dan inilah yang dibom awal-awal lagi. Mereka menggunakan Tomahawk dan bergelimpanglah mayat anak-anak yang tidak bersalah ini. Dan Amerika tidak mengaku. Sedangkan senjatalah senjata Amerika, senjata Israel. Dan inilah mereka telah membunuh 165 orang. Kanak-kanak sebagai permulaan peperangan. Dan Rusia mengatakan kepada Saudi, seluruh dunia condemn ke atas serangan Iran ke atas kanak-kanak yang tidak berdosa ini. Sekarang kamu negara Arab. Kamu negara Arab Sunni, saya nak dengar satu negara Sunni yang condemn kata itu. Tidak ada. Tidak ada negara Sunni yang condemn kematian dan mereka lalukan kematian ini. Tuan-tuan, macam mana? Dan ditanya kepada mufti sekali lagi, ketika peperangan Israel menyerang anak-anak Palestin, apakah yang disebut oleh mufti Mekah? Dia mengatakan Palestin dipunish, diazab oleh Allah sebab mereka meninggalkan Islam. Palestine are being punished by Allah for living Tauhid and Sunnah. Sedangkan Hamas berjuang untuk menegakkan Islam. Di sini kita berbeza pandangan. Dan umat Islam tidak boleh disatukan. Dan dia gembira apabila Hamas dibetil. Sebab di sisi Saudi, Hamas adalah pengganas yang harus diperangi. Demikian jugalah negara-negara Sunni yang di sekitarnya, termasuk Jordan, mengisytiharkan Hamas adalah penjenayah. Sedangkan mereka pertahanan negara mereka. Mereka berjuang keserangan. 2 tahun mereka menentang Israel dan mereka disebut sebagai orang sesat.
Dan saya dipaham bahawa ini saya pergi ke Mekah, umrah, puasa, awak puasa. Orang Arab Mekah beritahu saya, inilah ulama yang paling alim di atas muka bumi. Namanya lah Syekh Fauzan. Bukan saya kata, dia kata. Saya tanya siapakah Syekh Fauzan? Saya konon-konon tak kenal dia. Arab Mekah mengatakan inilah ulama yang paling alim di atas muka bumi hari ini. Ulama paling alim di atas muka bumi sangat gembira bila kanak-kanak Palestin dibunuh. Sebab Palestin are being punished by Allah. Yang membunuh orang Palestin itu bukan Israel, Allah sendiri. Sebab mereka meninggalkan Islam. Itu bahasa mudah. Sebab mereka living Tauhid and Sunnah. Oleh sebab itu, mereka tidak bersama kita. Itu sebab Rusia mengatakan, kenapa orang Sunni tidak condemn pembunuhan yang berlaku ke atas Iran. Bahkan mereka seolah-olah bersetuju. Dan tentara kenal George Galloway mengatakan pembunuhan yang dilakukan oleh mereka di depan dunia ke atas sekolah kanak-kanak yang berusia 12 hingga 14 tahun ini ialah jenayah terbesar dalam sejarah dunia. Sejarah dunia yang belum direkodkan kematian sekolah 167 anak-anak perempuan semuanya tidak pernah berlaku, dan negara Sunni maksudnya pendirian resmi, rakyat condemn, tetapi maksud saya adalah kerajaan. Dan tentu kenal siapa dia, Mahdi Hasan. Dia mengatakan bahawa Nazi yang zalim tak lakukan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Dan itu disokong oleh kebanyakan negara Islam. Dari segi polisi, negara Islam bersama Amerika dan Israel. Bersama Amerika maksudnya bersama Israel. Hitler tak laku sejahat itu. Dan hasilnya pemimpin tertinggi Iran telah berkorban. Iran memberitahu pemimpin kami telah berkorban. Dan darah Amerika, Trump dan Netanyahu adalah halal. Maka apa yang berlaku selepas dua peristiwa besar ini, pemimpin Iran, ramai juga jeneral mereka yang meninggal, yang telah terbunuh, bersama dengan 167 anak-anak perempuan yang masih suci ini telah dibunuh oleh mereka dari Israel. Maka Iran telah memberi amaran, army base dia ada di sekitar Iran akan dihancurkan oleh Iran. Yang berada di negara Sunni, yang berada di Kuwait, yang berada di UAE, yang berada di Syria, di seluruh Qatar dan juga kawasan sekitarnya, 11 negara yang menempatkan military base Amerika akan diserang. Kami tidak serang saudara-saudara Islam dengan kami, kata Khomeini. Tetapi kami serang Amerika. Bila kami serang Amerika nanti, jangan tuduh kami serang anda. Kami beri amaran supaya anda tidak terlibat dengan musuh Allah, Amerika. Dan apa yang dilakukan Iran benar-benar berlaku. Dia serang negara Arab, bukan serang negara Arab. Mereka serang military base Amerika di negara Sunni. Hasilnya ialah kehancuran. Kehancuran 12 negara yang menempatkan military base telah dihancurkan. Bukan rakyatnya, tak ada rakyat rekod yang terbunuh, tapi yang dimaksudkanlah tentera Amerika, tentera Israel, tentera NATO, Eropah yang menjadi tentera Israel, menjadi tentera Amerika di base tersebut. Dan memeranjakkan mereka sebab sistem defense mereka telah dimusnahkan. Dan intelligence infrastructure ini ialah satu perkara yang sangat penting dalam pertahanan. Dihancurkan seluruhnya, termasuk yang terbaik di Qatar, di Jordan. Radar mereka dihancurkan dalam hari pertama. Dan ini rekodnya, datanya yang tidak disiarkan oleh media utama, tetapi yang saya petik bukan daripada media utama. Dubai Airport telah ditutup. Abu Dhabi tutup, Bahrain tutup, Qatar tutup, Kuwait tutup, dan 10 US military base telah dibom. 12 sebuah negara.
dan Israel Capital telah dibom, termasuk Tel Aviv. Kematian bergelimpangan. Tentera Amerika bergelimpangan mati hari pertama. Nyawa dibalas nyawa. Kisos, kata Khamenei, kata pemimpin yang menggantikannya. Dan 24 jam hari serangan balas Iran, 220 tentera Amerika terbunuh. Amerika mengatakan tidak ada tentera kami yang terbunuh. Kami nak tunjukkan wajah yang kami bunuh. Dan Amerika tidak akui. Ini 24 jam, 220 tentera Amerika terbunuh. Mayat bergelimpangan. Terperanjat Amerika, mereka pertahanan yang terbaik. Dan disebut oleh bekas pemimpin CENTCOM, tuan-tuan tengok CNT, CEO mereka, ialah Badan Risikan Amerika. Bukan yang ada sekarang, tetapi mantannya. Dia mengatakan bukan 200. Bukan 200 tentera kita mati. 1000 tentera kita mati. Bukan kita kata. Ini bukan Iran kata. Iran kata 200. Tetapi sebenarnya yang tahu ialah di military base. Di military base, kata bekas pemimpin mereka, ini yang sebelah kiri, dia mengatakan sekurang-kurangnya 1000 tentera Amerika mati hari pertama. Akhirnya Amerika kata 3 orang saja yang mati. Itu pun sebismen, bukan orang penting. Amerika tak pernah benar dalam berita mereka. Kemudian, Panglima tentera Amerika sendiri, berita saya petik daripada Arab. Dia kata, Ruis Arkan Amerika nafkud afdal junud Amerikin fi harb alal Iran. Hari pertama Iran serang kita, pegawai tinggi kita yang terbunuh. Pegawai terbaik Amerika terbunuh hari pertama. Bukan serviceman. Officer. Bahkan pemimpin tentera Israel terbunuh hari pertama. Berita tuan terima bohong. Yang dilaporkan oleh CNN, BBC, semua bohong. Tengok berita yang bebas. Tengok berita Arab yang kita percayai daripada Gaza. Saya petik pada Gaza. Tonton. Apa yang berlaku ialah yang luka 1681 satu laporan daripada Gaza, dan yang lain mengatakan dalam hari pertama serangan 1929 yang cedera parah. Yang cedera parah ini kamarnya mati. Ada yang ramai mati. Ini berlaku pada 7 Mac yang lalu. Apa yang berlaku ialah satu lagi serangan ke arah Haifa. Haifa ialah pusat simpanan minyak terbesar Israel. Dihancurkan. Kemudian B-2 bomber yang disebut oleh Amerika tidak siapa yang dapat rakam dengan radar. Tak dapat lihat di Halimun. Tak dapat direkat dari radar, tetapi di radar Iran jelas ditembak jatuh tergolek. Jatuh B-2 maksudnya Amerika telah kalah. B-2 tak boleh jatuh. Tak pernah ada rekod jatuh. Inilah yang terbaik yang mereka ada. Tapi ditembak jatuh. Kemudian krunya telah ditangkap. Dan itu berlaku hari pertama, kedua. Berita tidak sampai pada dunia. Amerika mengatakan pada hari-hari yang awal peperangan, reaktor atom di Dimona. Dimona ialah tempat reaktor bom atom. Israel telah tidak dibom sepenuhnya, tetapi telah rosak. Dan di situ 11 nuklear saintis mereka telah mati. 6 IDF general telah terbunuh. Dan 462 sejarah tentera telah terbunuh. Sementara 32 Mossad, pemimpin Mossad telah hilang dalam serangan itu. Dan Dimona telah tidak berfungsi. Dimona ialah bom atom Israel di Padang Najaf. Tetapi sekiranya dipecahkan bom atom ini, tuan-tuan, bukan Israel mati.
seluruh negara Arab akan mati. Seluruh negara Sunni akan mati. Oleh sebab itu, Iran hanya beri amaran. Kami boleh letupkan anda, tetapi kami tidak lakukan. Sebab kematian bukan hanya untuk Israel. Kematian untuk seluruh Arab. Kami tidak hancurkan. Kami hanya sisi saja. Untuk beri pengajaran, kalau anda gunakan nuklear, kami ada cara untuk menghapuskan anda. Hanya amaran. Dan sekarang di Monang telah tidak berfungsi. Itu berita Iran. Boleh jadi betul, boleh tidak betul. Kemudian, apa yang mereka sebut di sini ialah Israel merangka untuk mengambil negara kawannya, Saudi. Perancangannya apabila Iran telah hancur, Saudi kemudiannya, kawan rapatnya akan diambil. Mekah, Madinah, nasibnya entah bagaimana. Perancangannya ialah untuk mengambil Saudi. Ada berita mengatakan untuk ambil Pakistan. Ada berita mengatakan untuk ambil Turki. Yang mana betul saya tak tahu. Tetapi barangkali mereka merancang untuk mengambil ketiga-tiganya serentak. Dan umrah haji kita bagaimana tuan? Hanya Allah tahu. Sekarang pun umrah telah ditutup sampai bulan 4 nanti. Tak ada lagi umrah kita. Saya kumpulan terakhir balik. Peperangan telah hampir tercetus. Ketika balik dan pergi mengikut lencongan, jalannya berbeza. Tak lalu Tehran lagi, kita lalu bawah Colombo. Sri Lanka masuk ke Afrika, naik. Jauh. Al-Jemaah tak tahu, saya tahu. Dan tak lalu mikot. Orang Malaysia pakai Iran, dia Kuala Lumpur lagi. Tak lalu mikot. Tetapi yang selari dengan mikot itulah yang kita banyak umrah. Tentunya seperti dia melibat bukan sahaja Syiah tetapi seluruh umat Islam. Jangan ingat peperangan ini untuk Syiah. Tuan-tuan salah. Apa yang diumumkan ialah 700 yang mati. Yang cedera juga terlibat. Walaupun bekas pemimpin mereka, CENTCOM mengatakan 1,000 tentera mereka. Tetapi 700 yang diumumkan oleh sebahagian daripada Eropah. Amerika masih mengatakan hanya 3 orang saja yang mati. Itulah yang disebut oleh berita kita. Dan ditunjukkan hari pertama, kedua, 220 yang mayatnya dibawa ke mereka. Jangan berbohong. Dan ini dikatakan bahawa apabila serangan bertalu-talu daripada Iran ke atas Israel, ini tak terlihat kenal dia. Dia bekas jurnalis. Dan dia mengatakan sekarang nasib Tel Aviv sama seperti Gaza. Gaza mengalami kehancuran dalam masa 2 tahun, tetapi Tel Aviv hanya dalam masa seminggu. Kesannya sama. Tetapi Israel mengharamkan gambar yang disiarkan oleh siapa saja. Pemberita manapun akan ditangkap sekiranya menyiarkan kemusnahan Tel Aviv. Dan disebut sebagai hellfire. Kemudian airport terbesar Israel, Ben Gurion, pun terkena Fatah. Misal Fatah dan juga Khorram Shamshah. Dan sama ada separuh ataupun sepenuh tidak pasti sebab gambar kemusnahan tak dapat disiarkan, larangan oleh kerajaan Israel. Amerika mengutuskan dalam bahasa Hebrew mengatakan bahawa radar US telah hilang fungsi sama ada di Israel ataupun di military base di sekitar Iran telah musnah. Maka rakyat Israel keluar sebab anda tidak boleh pertahankan diri lagi. Sekiranya kamu bom, tidak ada sebarang penapis lagi. Pertahanan udara yang dikatakan ada 3 lapis. Ada Iron Dome, ada David Sling dan ada yang lain. 3 telah kami musnah, kata Iran. Kami bagi warning kepada rakyat Israel, keluar sekarang. Tidak anda akan hancur. Rakyat keluar beramai-ramai. Rakyat Israel keluar daripada kubu mereka. Sebab kubu mereka 100 meter di bawah bumi sampai misal Patah 2. Patah 2 Iran sampai ke dasar 100 meter.
maka yang terkubur dalam bunker, dalam terowong, dalam kubur mereka, berapa ramai tak dapat diberita sampai pada kita. Dan bukti mereka keluar daripada kubur dan lari ke bukit dan keluar daripada Israel, berita benar. Dan mereka lari daripada bumi yang Tuhan janji kepada mereka. Mereka lah bangsa yang dijanji Tuhan. Dan mereka mengatakan mereka datang ke situ kerana Tuhan yang janjikan bumi ini. Dan mereka lari daripada bumi yang Tuhan janji mereka. Sekarang nasib Israel sama seperti Gaza. Sawak bisawak. Dan berapa ramaikah pelarian Israel yang berada di pinggir-pinggir negara Sunni. Apa yang berlaku pada Gaza dirasakan oleh sebahagian rakyat mereka. Sebahagian mereka telah keluar sebelum background telah musnah total. Lihat dua perbandingan. Sebelah kiri ialah Tel Aviv sekarang dan Gaza sekarang. Sawak bisawak. Apa yang saya siar ini tak disiarkan oleh berita. Apa yang berlaku ialah siapa yang menyiarkan kemusnahan Tel Aviv akan dipenjara selama 5 tahun. Maka ramai pemberita yang antarabangsa ditangkap sebelum balik ke negara masing-masing. Kamera mereka dirampas dan tidak dapat disiarkan. Tetapi mereka lupa CCTV mereka di-overtake oleh Iran. Iran dapat mengambil alih CCTV seluruh Israel dan gambar kemusnahan ini dapat disaksikan melalui berita Iran. Saya ambil banyak berita Iran. Kemudian, mereka menghancurkan CCTV mereka seluruh Israel supaya berita kemusnahan ini tidak sampai kepada dunia. Kami telah hancurkan radar seluruh sistem pertahanan Israel. Sekarang, kawasan peperangan menjadi rumah sembelihan. Kamu kena tahu, wahai Israel, Amerika, rakyat Amerika yang berjuang untuk Israel, kamu mati percuma. Sebab pertahanan kamu tidak ada lagi. Ini kata-kata peperangan tuan-tuan. Peperangan psikologi. Peperangan sarah benar atau tidak, tuan-tuan cari sendiri. Sekarang kamu telah terperangkap dalam bumi kamu sendiri sebab pertahanan kamu, 3 lapis yang kamu dakwa tidak ada fungsi sama sekali. Dan apa yang dirasakan oleh Gaza, kamu sekarang rasakan. Dan kami isytiharkan 5 pegawai tentera kamu yang terbesar telah terbunuh. Pertama, bin Rafir yang sangat ganas, yang ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa sekarang. Bin Rafir telah terbunuh. Ini bukan daripada berita utama, berita Iran. David Barnea, iaitu pengarah Mossad, terbunuh. Shlomi Bender ialah intelijen militeri Israel, telah terbunuh. David Zini telah terbunuh. Tom Bar ialah panglima perang Israel, terbunuh. Ini Iran yang kata. Benar atau tidak, tuan-tuan cari. Dan yang paling utama, kata Iran, Netanyahu terbunuh. Bukan saya kata, Iran kata. Tetapi tiba-tiba Israel keluar, gambar Netanyahu berucap. Tak betul yang Iran sebut. Sebab Netanyahu masih hidup. Tapi tuan-tuan lihat, rupa-rupanya gambar AI katanya, saya tak tahu. Ada yang kata tangan dia buat 6, tersilap edit. Tangan per 6, tak tahu betul ke tidak. Maksudnya edit. Kalau betul tak perlu. Dan pertemuan di antara pemimpin US dengan Netanyahu dibatalkan. Pemimpin dengan Perancis juga dibatalkan. Ada tanda-tanda benar-benar sebagai dakwaan Iran, iaitu terbunuh ataupun sakit itu, ataupun cedera parah yang tidak boleh keluar dalam berita lagi. Dan panglima perang sebelah kiri, Major General Tom Bar, telah terbunuh. Confirm, kata Iran. Nyawa dibalas nyawa, itu kisos. Kami janjikan apa yang kami sebut wadah sadaqat. Dan oleh sebab itu, mereka mengatakan, jurubicara daripada Iran mengatakan 650 tentera
US tewas. Walaupun bekas mereka mengatakan 1,000 yang lebih. Dan yang paling menarik ialah Delta Force. Tuan tahu Delta Force? Yang didakwa oleh Amerika dan dunia bahawa tentera terbaik dunia. Komando yang sangat terlatih. Yang digunakan untuk menculik Presiden Venezuela. Pasukan yang sama. Bilangan yang sama. 173 orang. Yang terbaik yang ada di Amerika. Digunakan untuk menangkap pemimpin-pemimpin Iran dan mereka turun dan mereka melakukan serang hendap sebagaimana mereka lakukan di Venezuela dan Iran telah bersedia 173 telah ditangkap hidup-hidup. Ini ialah kemuncak peperangan. 173 Delta Force, tuan-tuan daripada tentera dia tahu pada saya. Delta Force sebut nama apa orang takut. Dijinakkan oleh Iran. Ini gambar. Amerika mengatakan tidak, ini bukan tentera kami. Okey, tak apa. Kalau kami bunuh sekarang, kami bunuh sekarang. Kami tunjuk dalam kamu ingin tengok. Senyap Amerika. Tentera terbaik. Yang tuan-tuan, kalau Afghanistan tu dihantar seorang nama Rambo. Ini Rambo. Ini Rambo. Nama masyarakat lah Rambo. Tetapi gelaran resminya lah Delta Force. Dia hanya hantar seorang saja di Afghanistan dalam filem tu lah. Sekarang 173 dihantar ke Venezuela berjaya. Sedut minyak Venezuela untuk perang Iran. Kemudian mereka jangka Iran kalah dalam seminggu dan sedut minyak Iran untuk perangi Pakistan yang ada nuklear dan perangi Turki, kawan baik Israel dan mereka. Mereka akan ambil kawan mereka sendiri. Dalam konteks ini, Iran siap gambar tentera Alpha Force, Delta Force. 173 tak ada seorang pun terbunuh. Kami tangkap hidup-hidup. Gambar kemudian lambat keluar situ. Dan Menteri Luar mengatakan bahawa apabila Amerika selepas perancangan mereka apabila Delta Force datang melumpuhkan pertahanan Iran, mereka akan hantar yang mereka sebut sebagai ground troops. Serangan darat bermula. Tuan-tuan tahu berita semalam, serangan darat telah bermula, tapi belum bermula. Mereka berkumpul di Beersheba semalam, pagi semalam. Mereka berkumpul beratus ribu, tak tahu berapa ratus ribu, atau puluhan ribu. Iran menunggu dengan bom dan Iran hantar Fatah 2. 9,000 tentera Amerika terbunuh semalam. 9,000 tuan-tuan. Ada di hujung kuliahnya. Yang dinafikan oleh mereka, dinafikan oleh di Israel, tetapi tuan-tuan cari kematian 9,000 tentera mereka yang sedang berkumpul, sedang menerima arahan untuk menyerang Iran daripada darat. Tak sempat saya pakai Iran. Di Beersheba. Dan berita ini tidak keluar. Amerika nafikan. Amerika tidak pernah mengaku. Kami tunggu. Dan oleh sebab itu, ini di military base mereka yang disebut oleh Iran 100 US soldier yang telah berkorban di Dubai. Selain daripada itu, Trump yang mengatakan kami akan mengambil Iran dalam masa seminggu selepas kami hantar pasukan ground troop, membuat statement 2-3 hari lepas, hantar ground troop ialah waste of time. Maksudnya kalah dalam percakapan. Peperangan darat, apabila Israel menyerang Gaza dalam serangan darat, yang terkorban ialah Alpha Force juga. Delta Force maksud saya. Mereka akan hantar tentera terbaik, komando mereka, dan komando yang terbunuh awal-awal di Gaza. Sekarang mereka tidak mengambil pengajaran itu. Sekiranya dihantar serangan darat di Iran, apakah yang berlaku? Tuan-tuan, Iran bukan seperti Gaza. Gaza tanahnya rata.
Tetapi Iran berbukit-bukit yang Alexander the Great pun takut masuk. Alexander the Great dia boleh berperang berdepan, tetapi tidak dapat tangan berbukit. Kekuatan Alexander the Great dalam sejarah yang lampau, mereka menghancurkan seluruh kawasan yang rata. Tetapi mereka tidak boleh masuk India sebab India ada hutan. Orang Greek Yunani tidak boleh perang dalam kawasan yang ada hutan, ada gunung. Mereka berperang kuat tempat rata, macam British. Walau sepak British tuan, dia guna tenaga. Tapi kalau lawan dengan Brazil, dia kalah sebab Brazil tidak gunakan kekuatan tenaga, tetapi taktikal. Dalam peperangan bukan tenaga tuan, taktikal. Iran menggunakan taktikal. Mereka mencadangkan supaya apa yang berlaku di Syria, tentera yang dilatih oleh mereka konon-kononnya untuk membela orang Kurdish. Dan mereka ingin mengorbankan orang Kurdish sebagai tentera upahan untuk masuk ground troop ataupun serangan darat. Tetapi pemimpin Kurdish yang berada di bawah US tidak sanggup. Dia tahu mereka akan jadi korban. Sebelum tentera Amerika masuk, mereka ingin hantar Kurdish dulu, dengan harapan Kurdish akan dapat negara. Kalau pemimpin Kurdish percaya, alangkah malang. Nasib baik dia tak percaya. B2 bomba ini cukup menarik ialah yang pengebom utama Amerika ini duduk dalam garaj Iran terperanjat. Bila masuk garaj Iran, B2 ini yang mengatakan sebagai simbol kekuatan mereka duduk dalam garaj Iran. Iran telah tangkap. Menggunakan sistem frekuensi, dia tutup frekuensi yang digunakan oleh kapal B2 ini, dan setelah dia kembali ke base Amerika, rupanya kembali ke base Iran. Kena tipu, kekalahan teknologi. Tuan-tuan, jangan pandang ringan dengan Iran. Kalau kita belajar sejarah Islam, saintis yang agung Islam datang dari Parsi. Sebuah Al-Khwarizmi, At-Tusi, Ibn Sina, Imam Ghazali, atau Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari, semua daripada Persia. Orang Arab tidak ramai. Bahkan orang Arab hanya yang saya tahu hanya yang teragung ialah Ibn Hizam, orang Mesir. Tetapi saintis Muslim semua daripada Persia. Dan Persia masih menunjukkan kehebatan sampai hari ini. Pertandingan matematik dunia sentiasa dimenang oleh Iran sampai sekarang. Robotik yang pertandingan dunia baru 2 bulan lepas, Turki menang tempat juara, kalah mereka. Itu peringkat pemuda. Dan jangan lihat, jangan pandang ringan teknologi mereka. Mereka boleh tawan B2 dan inilah maruah mereka. Tuan-tuan, Abraham Lincoln dan Gerald Ford ialah 2 kapal pengangkut pesawat Amerika. Kedua-duanya telah musnah. Keduanya lari daripada tempat perairan Iran, berundur ke Laut India, dan Gerald Ford pula musnah tandasnya. Tak boleh guna tandas. Nak perang macam mana? Tiba-tiba telah terkena misal patah dan haram Iran pula. Kemudian kapal yang keempat diutuskan oleh Amerika pagi semalam. Namanya USS Tripoli. USS Tripoli menunjukkan 2 kapal mereka telah tidak berfungsi. Siapakah menang? Tuan-tuan, Josh. Israel in crisis. Di mana ialah reaktor nuklear Israel musnah. Tetapi tidak bocor sepenuhnya. Kalau bocor, yang mati bukan Israel saja, tetapi orang Arab di sekitar tak habis. Ingat peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Tak kira siapa. Dalam radius yang tertentu, semuanya habis. Sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan Rusia mengatakan sekali lagi, di mana telah tidak dapat dikuasai oleh Israel lagi. Sebab telah dimusnahkan oleh Iran. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Rusia. Rupa-rupanya kekuatan Iran bukan Iran semata-mata, tetapi China dan Rusia berada di belakang mereka.
Sama ada teknologi Iran ataupun teknologi Rusia, itu saya tak pasti. Tetapi gabungan inilah sebab 115 buah negara bersatu untuk hancurkan Iran dalam masa seminggu. Dan ini mendapat simpati pada dua negara lain, sebab sekiranya jatuh Iran, maka China dan US ataupun Rusia sedang berdepan malapetaka yang bersama. Serangan diteruskan. Kami akan terus serang sehingga mereka tidak memerangi kami lagi. Dan sampai Palestin merdeka. Kami bersumpah peperangan ini tak akan berhenti sehingga Palestin merdeka. Sedangkan negara Sunni ingin mengadakan two-state solution. Negara Sunni bersepakat untuk menyelesaikan two-state solution, termasuk negara kita. Apa dia two-state solution? Tanah kita, bumi kita yang mau yang kita tinggalkan, datang tetamu bertambung di kawasan kita. Dia mengambil separuh tanah kita. Dia menceroboh tanah kita. Penyelesaian, tanah yang dia duduk serah pada dia, yang tinggal untuk kita. Itu two-state solution. Tanah kita korbankan kepada penceroboh. Itu two-state solution. Menghina perjuangan Palestin. Yang satu-satu yang pertahankan Palestin, Iran, yang tertuan benci. Kemudian kita lihat badan-badan yang memberi bantuan untuk menghancurkan Hamas atau Palestin yang lepas. Termasuklah Amazon, Microsoft, Nvidia dan Google juga diserang oleh Iran. Dan dia memberi amaran sama ada ini false flag atau benar daripada Iran, sebab berita ini saya tak dapat bezakan, dikeluarkan oleh Indonesia, mengatakan kedutaan Israel berada di Asia Tenggara. Awas, kami akan serang kemudian. Apakah ini berita benar ataupun false flag sekali lagi? Supaya negara Asia Tenggara bersama Israel, saya tak pasti. Tapi ini berita dikeluarkan di Indonesia, 5 Masyarakat. Dia mengatakan Israel akan serang embassy Israel di Thailand, Singapura dan Filipina. Malaysia tidak. Dan berita Iran, wahai Indonesia, kami nasihat kamu, jangan kamu itiraf Israel. Kata ultimatum dari Iran. Saya tak tahu apakah sebab keluar ultimatum ini. Ultimatum ini memberi amaran Indonesia jangan sekali-kali itiraf Palestin. Tiba-tiba keluar satu statement yang kita tak tahu hujung pangkal. Apakah ini ada hubungan dengan lepas lawatan Presiden Indonesia ke Israel atau tidak, saya tak pasti. Tuan cari sebab. Dan oleh sebab itu, Israel menentang kerajaan mereka. Yang menentang Iran ialah kerajaan, rakyat tidak. Rakyat lain, kerajaan lain. Kena tahu, kena beza antara rakyat dan kerajaan. Tak sama. Dan rakyat Israel menentang kerajaan Israel yang memerangi Iran. Sebab kehancuran ekonomi telah berlaku bukan sahaja di Israel, Amerika juga telah hilang berbilion disebabkan airport mereka hampir semua ditutup. Dan selain pada itu, kita lihat senjata Amerika telah habis. Peperangan harus berhenti segera. Kalau tidak, Israel akan hancur sepenuhnya. Berhenti segera. Dan mereka hanya ada 10 hari saja reserve ataupun bekalan senjata untuk berperang. Ini minggu lepas, maksudnya sekarang tinggal 3 hari lagi. Dan mereka mesti berdamai. Berdamai maksudnya kalah. Kalau mereka menang, tak akan berdamai. Dan ini ialah pandangan Panglima Perang Amerika sekarang. Jeneral tertinggi dia membuatkan bagaimanakah dapat keluar pada berita medsos ini. Tuan-tuan cari sebab. Dia tulis surat kepada Trump. Mr. Trump, missiles are running out. Winning this war is impossible. America is losing to Iran. Sekarang kita sedang diambang kekalahan. Segera berhenti peperangan. Saya top commander. Saya adalah Panglima Perang Amerika. Saya beri amaran pada anda. Dan amaran ini ultimatum, wahai Presiden.
Tuan duduk di tempat yang selesa, kami di medan perjuangan. Kami tahu tentera kami telah kehabisan. Senjata kami telah habis. Berdamai. Rupa-rupanya tuan, satu teknologi hebat Iran. Dia hantar Phantom ini. Dia hantar image yang dalam radar Amerika Israel dialah jet pejuang. Rupa-rupanya adalah image palsu di langit. Dia tembak berkali-kali. Dan konon-kononnya ini jatuh. Dirancang demikian. Dan mereka habis misal mereka untuk menembak Phantom ataupun kapal terbang palsu. Di bumi pula dibuat lukisan. Lukis atas airport mereka ada banyak jet pejuang F-16. Ditembaknya rupanya ditembak simen saja. Konkret. How smart Iran melakukan peperangan. Bukan kekuatan. Boleh tuan, adik-adik, main bola jangan ikut England. Dia guna tenaga. Guna cara Brazil. Kecil saiz tetapi gunakan taktikal. Jangan guna kekuatan England lawan bola. Dia tidak ada skill tetapi badan yang kuat. Dan inilah yang melakukan peperangan ini. Dalam ini, Amerika telah keluar semua tentera mereka daripada negara Arab. Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Iraq, Jordan, semua keluar tentera mereka. Dah kalah. Separuh perjuangan telah kalah. Amerika kalah sebab base militeri mereka telah ditinggalkan. Maka sekaranglah masanya. Kalau negara Sunni ikhlas dengan Masjid Al-Aqsa, sekarang mereka bebas pada mereka. Tetapi sebahagian mereka masih kekal dengan Israel dan Amerika. Dan mereka masih sebahagian besar kekal dengan masalah mereka. Apa yang berlaku ialah apabila disebut kematian yang ramai oleh Panglima Tentera mereka sendiri kepada Presiden, Presiden tidak menerimanya. Presiden mengatakan kita adakan ceasefire sebagai untuk mengelak daripada malu. Ceasefire dan kita minta Iran yang minta. Dan bila Trump minta untuk ceasefire, perdamaian, ditolak hidup-hidup oleh pemimpin tinggi Iran. Daripada pemimpin tinggi dia dan juga Ayatollah yang baru menolak hidup-hidup. Dan kami boleh berperang, kata Iran, untuk 4 tahun lagi. 4 tahun, 5 tahun, kamu tengok, ini ialah drone kami yang belum terusik. Yang kami guna dalam masa 2 minggu ini, ialah yang expired tarikh. Yang kami guna, bina 30 tahun lepas. Yang kami guna sekarang ialah yang expired. Yang baru, belum kami gunakan lagi. Kami bersedia untuk berperang selama 5-6 tahun, 4-5 tahun. Yang kamu sudah habis. Kamu sudah habis senjata. Dan oleh sebab itu, kami tolak secara resmi, tidak ada ceasefire sama sekali. Kami akan perangi sehingga bumi yang bernama Israel dikembali pada Palestin. Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Dan Iran bebas daripada serangan Amerika dan Israel buat selama-lamanya. Inilah pengajaran pada mereka. Dan oleh sebab itu, kami sekat Selat Hormuz, iaitu selat yang menjadi nadi kepada minyak dunia. Kami akan sekat dan kami expel US dengan Israel ambassador. Siapa yang ingin lalui Hormuz, mereka syarat kami ialah mereka menghalau duta ataupun duta Israel di negara mereka. Kalau India ingin minyak kami, yang kamu baru khianat kami, sebab kamu memberikan tahu kepada mereka untuk membunuh tentera kami yang dijemput oleh India dalam majlis pertunjukan di India. Kemudian bila bertakap balik, maka Amerika membunuh seluruh tentera Iran. Maka India tidak boleh lalu Hormuz. Sekiranya kamu ingin lalu juga, halau. Sebagai bukti, kamu halau embassy Israel pada negara kamu. Siapa saja.
Thailand juga demikian. Thailand ditembak kapalnya melaluinya. Kalau kamu ingin selamat, halau. Keluar embassy Israel dari negara kamu. Kami tidak ada kompromi lagi. Trump menggunakan berbilion untuk menghapuskan Khamenei. Khamenei senior. Yang datang Khamenei junior yang lebih agresif daripada Khamenei yang senior. Dan Khamenei tidak kompromi. Khamenei mengatakan kami akan bina nuklear. Jelas. Sebenarnya Khamenei lama yang mengharamkan reaktor nuklear. Kami boleh bina nuklear lebih awal, tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh Khamenei yang lama, pemimpin tertinggi Iran, mengharamkan pembinaan reaktor nuklear sebab pemusnahan bukan pada manusia sahaja tetapi pada alam semesta, dan ini dilarang oleh Islam. Tetapi Khamenei yang baru katakan kami membenarkan Iran membina nuklear, dan Trump tersalah langkah. Selagi ada Khamenei lama, nuklear tidak boleh dibina di Iran. Sekarang dia membunuh Khamenei yang lama dan Khamenei baru membenarkan reaktor nuklear dibina. Rupa-rupanya bukan menguntungkan. Dan oleh sebab itu, apakah kamu terfikir, kata Iran, 7 presiden Amerika tidak berani menyerang Iran selama ini. Tetapi kamu diperbodohkan oleh Israel. Kamu menyerang kami dan sekarang kamu tahu apakah akibatnya. Dan Trump mengatakan kami akan tentukan pemimpin Iran sekarang. Iran mengatakan jangankan nak tentukan pemimpin kami, pemimpin New York pun kamu tak boleh tentukan. Siapa dia? Mayor ataupun Datuk Bandar New York sekarang? Yang juga lah orang Syiah. Walaupun dia adalah liberal, tetapi sekurang-kurangnya atas nama Islam. Pemimpin New York pun kamu tidak boleh tentukan, apatah lagi kamu tentukan pemimpin kami. Dan dikatakan Amerika menggunakan 11 bilion. Sebanyak berapa triliun Malaysia tu. Peperangan minggu pertama dan dia telah habis sebanyak 11 triliun. Kalau kita bina KL Twin Tower dapat 27 bangunan yang kehilangan daripada kehabisan sia-sia, yang dikatakan America first, rupa-rupanya bukan America first tapi Israel first. Dan inilah yang dikatakan bahawa indeks ekonomi New York jatuh menjunam, 805 bilion telah rugi di indeks pasar Amerika, dan minyak naik mencacak di Amerika, di dunia, di seluruh Asia Tenggara juga. Tidak ada negara terkecuali semua minyak naik disebabkan Iran menyekat Selat Hormuz. Ada satu lagi selat yang sangat kritikal, Selat Malaka. Apakah tuan bersedia untuk mendengar cerita Selat Malaka? Kemudian, ini ialah pemimpin Iran yang tidak berselindung, tuan. Semalam, hari Jumaat, 2 hari lepas, hari Jumaat, kedua terakhir Ramadan, mereka adakan hari perayaan Al-Quds, hari pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ketika Sunni, negara Arab semuanya diam bila Masjid Al-Aqsa kita sedang ditutup oleh Israel. Yang bela hanya Iran yang Syiah. Dan pemimpin mereka berada di depan. Berita memeranjakkan yang sebutkan tadi ialah 14 Mac. Semalam. Beersheba. Ketika perancangan dunia. Israel, Amerika dan 15 negara dunia bersatu untuk hancurkan Iran. Mereka berada dalam kem tentera terbesar di Beersheba yang saya sebut tadi. Dan Iran datang dengan senjata yang sangat canggih. Senjata new brand. Senjata baru. Yang tadi ialah yang expired. Yang ini betul-betul yang baru. Hancur habis satu kem. 9,000 yang terbunuh. Ini berita Iran. Bukan Iran betul juga, tuan-tuan. Ini berita daripada yang bebas. Yang tidak resmi mengatakan 9,000 yang terbunuh. Tentera Amerika campur Israel, campur dunia.
Dan simpanan minyak gas Britain hanya tinggal 1 hari. Ini sudah habis. Bila minyak krisis disekat oleh Iran, maka kesejukanlah orang Eropah sekarang. Tiba-tiba mereka lakukan silapan. Embassy Korea Utara dibom Israel di Tehran, cari pasal lagi. Cari pasal. Dan Putin mengatakan, wahai NATO, kamu lupa kamu sujud pada saya. Yang kami tutup minyak. Minyak Eropah bergantung pada minyak gas daripada Rusia. Dan kamu menyembah kami atas dasar kemanusiaan, kami buka kembali. Sekarang kami tutup kalau kamu memerangi Iran. Benar atau tidak? Itulah yang disebut oleh Rusia. Sebab Rusia juga ada agenda. NATO akan kesejukan sekarang. Sekarang masih sejuk, tuan-tuan, di kawasan utara Eropah. Dan China menyediakan menjual J-10C kepada Iran. Siapa dia J-10C? Yang digunakan oleh Pakistan untuk kalahkan India, disediakan oleh China, disahkan oleh Iran sebagai Raja Langit yang baru, bukan F-35 tetapi J-10C yang dapat detect F-35 sebelum F-35 berangkat. Dan siapa dapat detect lebih awal, dia akan menang. Dan oleh sebab itu Rafales yang digunakan oleh Perancis ditembak jatuh dalam peperangan di Pakistan dan India dalam masa 6 jam. 6 kapal terbang terbaik Eropah yang dibina oleh Perancis telah ditembak oleh J-10. Sekarang J-10C yang lebih advance. Sekarang akan menjadi logistik baru kepada Iran. Selain pada itu, apabila mereka ingin mengatakan bahawa Hamas harus dilucutkan senjata bagi pihak Israel, kata China, yang harus dilucutkan senjata adalah Israel. China juga ada agenda, tepat. Sekarang Itali penyokong kuat kepada Israel mengatakan kami tak nak perang lagi. Sebab nampak kejatuhan Amerika sudah jatuh, sudah kalah dengan Iran. Bagaimanakah kami ingin bersatu dengan Amerika untuk perangi Iran? Kami juga akan kalah. Perdana Menteri yang wanita ini. Begitu juga Saudi. Saudi mula berfikir bahawa dia telah memberikan uangnya banyak pada Trump, tetapi Trump tidak menjaga kepentingan keselamatan Saudi, bahkan pertahanan di Saudi dipindahkan ke Israel. Maka apa yang diberi jaminan bahawa Amerika akan menjamin keselamatan negara Teluk hanyalah ilusi. Sekarang negara Teluk telah mula fahami, dan apa yang berlaku ialah Israel menyerang Azerbaijan dan dia tuduh Iran yang menyerang supaya dapat sokongan daripada Azerbaijan. Azerbaijan negara yang sangat setia dengan Israel, tuan-tuan. Saya bagi Azerbaijan begini, satu hotel dengan saya, perwakilan Amerika Israel duduk sebelah kita. Maksudnya sangat bebas Azerbaijan. Dalam konteks ini juga kita lihat Israel mengatakan Iranlah yang serang, sedangkan yang menyerang Azerbaijan ialah kawan baik mereka, iaitu Israel. Ini katakan false flag supaya dapat sokongan Azerbaijan menyerang Iran. Dan apa yang berlaku ialah Israel serang Turki dan tuduh dia lakukan Iran. Dan sekarang Turki memberi amaran pada Iran, jangan main-main dengan Turki. Nampak? Mereka pecahkan Sunni dengan Syiah dengan sempurna. Dengan hanya Israel hantar peluru pepandu ke Turki, tetapi dapat dipintas. Sudah cukup. Dan disebut bahawa Iran yang hantar. Dan Turki memberi amaran pada Iran dan sampailah maksud daripada Israel. Israel Amerika sudah sampai maksud dengan apabila Turki tidak menyokong Iran sudah cukup. Sebenarnya Turki ialah muzabzabin. Muzabzabin baina la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia tidak sokong Israel kononnya, dia tidak sokong Turki, atau tak sokong Iran. Dia berkecuali. Dia negara NATO, tetapi Amerika memberi harapan yang besar pada Turki. Kita kawan lama dan anda adalah NATO. Apa maksudnya?
Demikian juga England diserang. Bukan oleh Iran, tapi Israel. Dan dia tuduh Iran dia serang. Dan letupan di California, Iran yang lakukan Israel juga. Sekarang Israel telah desperate betul-betul. Dia serang merata tempat, dia katakan Iran, tetapi modal ini tak laku lagi. Sebab dunia sudah faham, yang tak faham kita. England diajak untuk bersama dengan Israel. Memang benar, dia bersama Israel. Tapi di depan Iran mengatakan kami tak sanggup untuk bersama mereka perang Iran. Sebenarnya dialah penyokong kuat untuk memerangi Iran. Tak mengaku dah. Bila nampak nak jatuh kawan, dia tak mengaku lagi dah. Dan apa yang berlaku ialah negara yang menyokong Amerika lari perlahan. NATO lari perlahan. Masih sokong, tapi lari perlahan untuk bimbang dapat habuan daripada Iran, Rusia dan China. Mereka pelesih sekarang. NATO telah lari perlahan. Dan inilah menyebabkan negara Arab mula berfikir UAE, Kuwait, Qatar telah bersidang. Rupa-rupanya selama ini kita ditipu. Kita dikatakan Iran musuh. Rupa-rupanya tidak. Mari kita bincang balik. Kita harap mereka dapat apa yang sebalik yang dari serang ini. Kita ditinggal oleh mereka begitu saja. Bahkan sebelum ini Israel serang Qatar terbuka. Rupa-rupanya bukan kita yang dijaga oleh mereka, tetapi mereka jaga Israel. Barulah negara Sunni berfikir. Lambat tuan. Orang Sunni lambat berfikir. Banyak berzikir. Kekalahan sudah hampir. Dan katanya Trump telah bingung sekarang. Dan dia diancam di parlimennya sendiri, dalam kongresnya, 31 Mac ini dia akan jatuh. Hanya kurang 2 undi lagi. 2 undi saja kurang lagi. Kalau dapat bagi rasuah pada 2 orang, seorang cukup. Maka jatuh Trump 31 Mac ini. Kawannya Netanyahu dah tak keluar lagi. Dia tinggal seorang. Berbohong sana sini. Sekarang General Amerika yang tak keluar berita daripada CNN minta Trump letak jawatan. Sebab anda lah yang merosakkan ekonomi Amerika. Anda lah mengorbankan Amerika demi untuk Israel. Baru tahu lambat General dia. Kita dah cakap berkali-kali. General baru faham. Yang mati bukan Israel, tuan-tuan. Yang mati NATO dan Amerika. Israel disimpan. Tentera Israel dimasuk dalam bunker di bawah tanah. Yang berjuang Amerika. Kena tipu Amerika. General mereka baru lihat. Tentera mereka nak masuk bunker. Tak diberikan. Kamu berperang. Yang duduk sini adalah orang Israel. Dia bukalah baju tentera dia. Dan mengatakan bahawa kekalahan sedang menjelma. Semuanya mantan dia bercakap sekarang, tuan. Israel diambang kekalahan strategik. Dalam tentera, saya tanya tentera kita, apa maksudnya strategic defeat? Maksudnya lari dalam dewan perang. Betul ke tidak? Saya tak tahu. Bekas tentera kita kata, kalau strategic defeat, maksudnya lari, kalah, tak berperang. Tactical. Ada tactical, ada strategic. Berbagai-bagai istilah yang akhirnya lah kalah, itu saja. Cara kalah saja yang berbeza. Sekarang mereka berada dalam strategic defeat. Bukan tactical defeat. Tactical ni lari. Strategi ini ada rundingan sedikit untuk mengelak pada kekalahan. Dan apa yang disebut oleh Douglas MacGregor. Siapa dia? Douglas MacGregor. Panglima perang Amerika sebelum ini. Dia mengatakan Iran will win. Israel may not survive. Dalam peperangan ini Iran akan keluar sebagai pemenang dan mungkin Israel hancur. Dan ini ialah mantan Panglima Perang Amerika. Dan dialah former US Army Colonel Douglas MacGregor mengatakan Iran telah menang. US menang, kata Iran, itu pembohongan Trump. Trump is lying to you. Hari-hari Trump berbohong pada anda. Anda boleh percaya presiden anda. Amerika bebas, tuan. Jangan kita kena tangkap. Dia kritik presiden dia.
Sebab dia kata, saya tahu, saya lah ketua tentera Amerika. Sekarang apa yang lakukan ialah berbohong. Trump berbohong setiap perkataan dia. Tapi orang Malaysia yang percaya. Kita heran sungguh. Orang Malaysia percaya. Bagi tarif cukai. Kemudian mahkamah Amerika membatalkan cukai. Nak tertebihkan cukai angka baru pada kita. Bagi angka baru pada kita. Kita dah gerbang segala-galanya. Ini Profesor Cina. Dia katakan Amerika telah kalah. Dan Amerika sudah dianjur kekalahan. Superpower kalah. Bila Amerika menang, tuan-tuan? Amerika tak pernah menang. Mereka kalah di Vietnam. Mereka kalah di Pakistan. Mereka kalah di Pakistan. Mereka kalah teruk di Somalia. Mereka kalah di Cuba. Bila mereka menang? Cuba sebut saya. Bila menang? Jepun. Dia hantar bom atom. Hiroshima Nagasaki. Itu satu dia menang. Sebelum dia menang, dia kalah. British Empire besar kalah pada Jepun yang shortish. The shortish kata British. The shortish. Yang pendek itu. Tiba-tiba the shortish inilah mengalahkan Empire British. Amerika kalah, British kalah. Tersengih 5 tahun kalah. Benar-benar Jepun menang. Tetapi mereka gunakan cara yang dilarang oleh Majlis Peperangan Dunia. Menggunakan bom atom ke atas Hiroshima. Dan kemenangan mereka, kemenangan yang menipu. Dan Arab mula bercakap sekarang. Arab sudah berani mengatakan bahawa US kalah sekarang. Kalau negara Arab yang bagi wangnya banyak pada mereka pun tak dapat diselamatkan lagi. Dan hanya mempertahankan Israel, Israel telah hancur. Maksud US telah kalah. Dan disebut oleh wartawan Israel sendiri. Dia mengatakan US and dah kalah perang ini. Tetapi ini tak keluar di Malaysia. Israel, rakyat Israel telah bangkit dan mengaku kami telah kalah. Maaf wahai Iran, kami tidak melawan anda. Berhentilah serangan kami. End of the road. Sekarang mereka telah berada di hujung persipagat. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda, la takun hatta yakhsur haraj. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah banyak peperangan berlaku, pertumpahan darah. Dan inilah kita lakukan. Dalam perang dunia kedua, Amerika kalah kepada Jepun. Apa yang mereka lakukan ialah cara yang paling tidak beretika dalam peperangan. Bom atom. Sekarang taktik yang sama akan digunakan. Amerika, sekiranya mereka kalah, mereka akan gunakan nuklear. Bukan Iran yang hancur, dunia yang hancur. Dan diberi amaran, kalau kami kalah, kami guna nuklear. Tuan, dan sama seperti perang dunia kedua, Amerika telah memberikan amaran menggunakan nuklear. Yang jatuh bukan manusia, bukan Iran, tapi manusia dan kebersihan akan hancur. Dan ini rancangan gila. Israel juga mengatakan, kalau kalah kami guna nuklear. Dan domena mereka telah hancur. Maksudnya mereka bergantung pada nuklear Amerika semata-mata. Mari kita lihat sejarah lama mereka. 1945, mereka bom atom di Hiroshima Nagasaki. Bila mereka kalah, 5 tahun mereka kalah, tak bangkit. Akuilah perang dunia kedua dimenang oleh Jepun, dahsyatis. Jepun datang kerjasama dengan Osmania untuk menghalau Barat daripada negara Islam. Menghalau British daripada Tanah Melayu, menghalau Belanda daripada Sumatera. Dan ketua rundingan kita adalah Syekh Ahmad Batani, ulama agung kita, menjadi timbantara dalam perbincangan ini. Dihantarnya wakil daripada Mekah bernama Raja Ali Kelana daripada Riau untuk berunding dengan Raja Harimeto. Silalah datang untuk halau British daripada Melaya sebab dia menjajah Melaya. Dan ulama seluruh Mekah, ulama Islam bersatu untuk bersama dengan Jepun. Tapi British mengatakan Jepun menyerang Tanah Melayu. Sampai sekarang. Dan
mereka menang kembali bila mereka bom Hiroshima dan Nagasaki. Ini teknologi tahun 45 tuan. Yang berlaku ialah hancur. Katastrofi. Hiroshima hancur, Nagasaki hancur. Pengajaran yang harus kita ambil. Dan sekarang nuklear yang ada ribuan kali lebih ganda daripada bom atom. Ingat tuan, kalaulah simulasi diletakkan di Glasgow, di England, pulau British tak ada lagi. Pulau British hilang sama sekali. Ini simulasi. Jangan main-main. Kalau Amerika menggunakan nuklear, bukan Irannya kalah. Manusia kalah. Manusia dan kemanusiaan akan hancur. Apa yang berlaku tuan? Tengok kesan bom atom. Bagaimanakah sains membunuh manusia? Sains tidak membunuh manusia. Manusia menggunakan sains membunuh manusia lain. Ini dia malapetaka. Robert Oppenheimer namanya. Kawan Einstein. Dengan pemimpin Harry Truman, presiden yang paling jahat Amerika selama ini. Rekod kejahatan Amerika dipegang oleh Harry Truman yang dipuji oleh pelajar-pelajar sejarah Malaysia. Sebab dialah yang bom Nagasaki dan Amerika menang dengan cara yang tidak beretika sama sekali. Yang diharamkan. Mereka menang haram. Dipuji oleh seluruh rakyat Malaysia. Termasuk profesor-profesor kita. Barangkali tuan-tuan juga. Dan dua inilah malapetaka dunia. Dan now I become death, destroyer of the world. Oppenheimer selepas hancur Hiroshima dan Nagasaki, pergi ke bilik Truman, ingin mendapat hadiah. Sebab dengan bom atom yang dia ciptakan, dapat Amerika menang kembali ke atas Jepun. Dan apakah jawapan? Just chase out that son of the bitch. Anak celaka itu keluar daripada bilik saya. Tangan saya berlumur darah, kata Oppenheimer. Kata Presiden, aku tak nak dengar. Aku telah menang. Tapi kamu menang dengan kehancuran manusia lain. Kata Oppenheimer. Saya tidak sedar bahawa Tuhan ingin hancurkan manusia. Kalau saya tahu untuk hancurkan manusia, saya tak buat atom ini. Kawan saya Einstein mengatakan, wahai Oppenheimer, kamu mendapat wangnya banyak dengan pekerja yang sangat-sangat menentang nilai kemanusiaan. Saya boleh lakukan, kata Einstein, lebih awal pada anda. Tetapi anda menjadi hamba kepada kejahatan. Dan sekarang kamu akan menerima akibatnya. Pertama, dia dihalau oleh Presiden Truman yang dia sepanjang sejarahnya, dia telah berkhidmat untuk Amerika. Bila dia balik, dia batuk, pergi ke hospital, jantung, paru-parunya telah terkena kanser. Sebab bekerja dengan radioaktif. Dan dia mati kesal radioaktif. Ini nasib Oppenheimer, kawan baik Einstein. Dan sekarang tinggallah kesan. Tuan-tuan pergi ke Hiroshima, tengoklah museum yang sudah rubuh ini dibina sebagai kenangan. Mereka jahat dalam perangan dunia yang dipuji oleh dunia. Dan dia tidak pernah menang dalam peperangan. Kalau tolak apa yang berlaku di Hiroshima, Amerika tak pernah menang dalam peperangan, termasuk di Iran ini. Tuan-tuan yang semati, ini kubur orang Malaysia di Hiroshima. Namanya Nik Yusof bin Nik Ali. Dan dia kekal menjadi kenangan. Satu-satunya orang Malaysia, dua orang Malaysia yang menyaksikan bom atom yang sangat dahsyat. Dia tulis catatannya. Dan tolong baca macam manakah, bagaimanakah kehancuran yang dilakukan oleh bom atom ini. Dan sekiranya nuklear digunakan, maka kita ambil iktibar sekali lagi. Kita tutup dengan firman Allah. Surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa yazkuru bikal malaikat. Wa yazkuru bikal malaikat inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Qalu, malaikat bertanya, atajum ayyuha ayajalu biha ma yafsu biha wa yasfiku dima? Apakah
Tuhan hamba Allah menjadikan mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu sabihu bihamdik, sedangkan kami bertasbih memuji dikau, wa nuqaddis lak, dan mentaksirkan dikau. Qala ini alamu la ta'lamun. Tapi Allah mengatakan, aku ketahui apa yang kamu tidak mengetahui. Firasat mereka tepat. Manusia menumpahkan darah. Dan lebih parah ketika hari kiamat menjelma, darah dicurahkan begitu banyak, yang disebut Rasulullah sebagai harash. Maksudnya kita berada di hujung perjalanan. Itulah barangkali kuliah saya pagi ini, dan kita berakhir di hujung peperangan dunia ketiga. Kita sedang berada di hujung peperangan ketiga. Manusia menghancurkan manusia lain. Manusia dan kemanusiaan sekiranya nuklear digunakan. Dunia terpecah dua sekarang. Satu belak biru, satu belak merah. Yang lain bersama dengan salah satunya. Ada negara yang play safe. Ada negara yang memang bersatu, menyebelahi. Ada negara yang muzabzabin. Muzabzabi nabada dhalik. La ilaha ula, wala ilaha ula. Dan inilah dunia ini. Sekiranya perang dunia ketiga berlaku, maka apakah yang tertanyakan? Rusia telah menunjukkan nuklearnya. Amerika telah pamerkan nuklearnya. Rusia menamakan nuklearnya syaitan. Dan syaitan ini sekiranya digugur ke atas Polar British, seluruh Scotland dan Ireland dan England hancur sekelip mata. Tidak ada lagi. Itu kesannya, hanya satu. Termasuk sebahagian daripada Perancis akan hilang. Ini kesan simulasi, belum pernah digugurkan lagi. Dan inilah lau hadathat habun nawawiyah, hakaza sayakun syaklam alam. Dan kita dapat bayangkan dunia akan hancur lebur. Teknologi akan berakhir. Elektrisiti tidak ada lagi. Teknologi berakhir dan kita kembali zaman batu. Dan ini ialah gambaran sekiranya simulasi berlaku peperangan nuklear dunia, maka syahid kaifa satakun hab an-nawawi al-qadimah wa kam syahadat al-dhahaya syaun yasadaq. Tak dapat kita gambarkan. Dunia akan berakhir. Dalam satu hadis yang panjang ini, Rasulullah menceritakan satu ketika hari hampir kiamat. Berlaku satu peperangan yang besar di antara manusia. Tuan-tuan lihat, saya tak baca semuanya. Syahid saja ialah ketika burung melintas kawasan peperangan, burung akan jatuh mati. Faqatulun maqtalatan azimah lam yura mislaha hatta inna ta'id la yamu bijanbatai fama yaqrub illa waqad kharra mayitan. Dalam hadis yang mulia. Dan sekiranya peperangan ini mengakibatkan kemusnahan manusia yang ramai, kata Rasulullah. Gambarannya sekira burung lalu ke atas tempat peperangan, burung akan jatuh mati. Apakah maksudnya toksik nuklear akan menyebabkan burung terjatuh atau sebab lain? Menggambarkan peperangan akan berlaku. Rasulullah memberikan peperangan akan berlaku. Tuan lihat satu persatu, baca, tak ada masa untuk saya sebut satu-satu, tapi syahid kita ialah kematian yang ramai. Dan burung juga mati. Burung tidak selamat. Bila lalu kawasan peperangan, jatuh ke bawah. Dan dijangkakan peperangan ketiga, dunia ketiga berlaku, kita kembali zaman tanpa ada sebarang teknologi. Tuan-tuan simpan wang dalam bank. Data base bank hilang, wang siapa tidak ada lagi. Kalau nak derma sekarang, sikit lagi habis bila elektrik tak ada, tidak ada lagi sebarang database. Dan kita berperang dengan pedang kembali. Ada satu hadis yang sederhana panjang ini. Rasulullah menggambarkan peperangan terakhir kita dekat Syria. Tempat namanya Dabiq. Rasulullah sebut dengan tepat, pinpoint, tempat itulah Dabiq.
tak jauh daripada kawasan yang sedang krisis sekarang. Apa yang saya nak syahid di sini ialah ketika itu umat Islam berperang dengan pedang. Rasulullah mengatakan, bainama hum yaqtasimun al-ghanamin qad ghallaku suyufahum bizaitun. Dan umat Islam berperang mengambil kemenangan pada umat Islam, mereka pun membahagikan ghanimah. Sementara membagi ghanimah, umat Islam meletakkan pedang mereka di pohon zaitun. Peperangan selesai dengan kemenangan umat Islam, dan yang disebut Rasulullah, umat Islam berperang dengan pedang. Sama ada kiasan, kinayah ataupun secara hakiki, wallahu alam, tetapi ada gambaran sekiranya peperangan berlaku, teknologi akan berakhir. Dan mari kita ambil tibar, dan itulah perpecahan darah yang banyak sedang berlaku. Ada orang kata tak ada kena kita dengan Sunni, alangkah salahnya. Peperangan antara kafir dengan Syiah, biar dua-dua mati, itu sebahagian kawan kita kata. Dan kita ambil kebaikan pada kejatuhan dua-duanya. Ini sebahagian daripada sifat orang kita. Hari ini mari kita berfikir, bukan Syiah yang jatuh. Semua manusia jatuh. Bukan saja Islam, semua manusia. Dan itulah tuan-tuan, saya minta maaf. Akhir sekali, barangkali menjelang raya ataupun lepas raya, kuliah saya akan ditangguhkan. Saya akan garanti atau surgery, mungkin sebulan atau dua saya akan berehat. Sebagai itu kuliah saya ditangguhkan. Berdoalah mudah-mudahan kita dapat rahmat bersama, dan untuk saya juga doalah mudah-mudahan saya dapat kembali berkuliah seperti biasa. Saya akan sepatutnya minggu lepas saya jalani pembedahan, tetapi saya minta tangguh. Doktor kata tak boleh sebelum kena, sebab sangat bahaya, sangat kritikal. Walaupun saya nampak sihat, tapi ada sangat kritikal, dan saya harus jalani pembedahan sebelum raya. Dan saya masih pujuk biar lepas raya, sama ada dengar esok keputusan. Sama ada sebelum raya atau selepas raya, saya serah kepada Allah SWT. Wa fawwidu amri ila Allah. Wallahu basirun bil ibad. Dan dengan kata itu, saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Saus. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu